Kemudian peringatan, mendidik kanak-kanak terbuang tidak bermakna menjadikan mereka sebagai anak sendiri. Kita jaga dia, tapi dia tetap anak orang, tak jadi anak kita. Walaupun kita mula jumpa dia dalam keadaan bayi lagi. Anggaran doktor, umur kanak-kanak ni baru 3 jam. Baru 3 jam lahir, dibuang. Doktor tengok keadaan ni, rasa-rasanya baru 3 jam. Walaupun begitu, daripada kecil kita jaga dia, dia tetap bukan anak kita. Boleh jadi anak susu boleh jadi anak susuan, tapi anak sebenar tidak jadi. Sebab itulah diingatkan kepada kita, mendidik kanak-kanak terbuang tidak bermakna menjadikan mereka sebagai anak sendiri. Galakan mendidik serta memberikan perhatian terhadap kanak-kanak terbuang tidak bermakna kita menjadikan mereka sebagai anak sendiri dan mempunyai hubungan keturunan dengan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan perkara ini dengan jelas dan nyata. Penjagaan, perhatian dan pendidikan kanak-kanak terbuang adalah wajib. Asasnya ialah persaudaraan Islam dan kasih sayang terhadap manusia. Manakala menjadikannya sebagai anak sendiri bermakna mewujudkan hubungan keturunan, iaitu nasab dengan anak yang terbuang. Ia adalah haram dan batil. Tak boleh. Nak beng ke kita nak ngaku itu anak sebenar kita, tak boleh. Kena bagi tahu juga. 2-3 tahun tak bagi tahu lagi, tak apalah, dia tak faham lagi. Bila dia dah besar, kena bagi tahu. Kakak, ceritalah, carilah ruang yang macam mana, keadaan yang macam mana supaya emosi dia tidaklah terlalu terganggu. Kena maklumkan bahawa dia tu bukan anak kita. Jangan sampai sudah tak maklum. Ada berlaku tuan-tuan, kes benar, waktu nak nikah dia jaga anak perempuan. Anak perempuan ni mati-mati kata itu ayah dia, mak dia. Tapi ayah dia waktu nak mengahwinkan dia, ayah yang jaga ni nak kahwinkan dia, waktu tu barulah dia cari wali hakim dan dia bagi tahu nak akad nikah lela dah. Bagi tahu sebenarnya ayah tak boleh jadi, ayah tak layak jadi wali, sebab awak sebenarnya anak angkat ayah, bukan anak sungguh. Dekat-dekat nak akad nikah baru bagi tahu. Dekat-dekat nak kahwin, bukan dekat akad nikah. Maknanya waktu sibuk-sibuk nak cari wali, nak menguruskan pernikahan dia, waktu tu baru isytihar, meraung kawan ni. Maknanya berat sangat dia nak terima, kerana dia dah terlalu dewasa baru dia bagi tahu perkara tersebut. Sebab itulah dalam isu yang seumpama ni, pandai-pandailah kita cari keadaan, cari suasana untuk kita nyatakan kepada anak tersebut bahawa dia bukan daripada keturunan kita, kalau kita yang jaga. Ini kerana asas kepada keturunan ialah kelahiran atau perkahwinan. Hubungan tersebut tidak wujud di antara penjaga dengan kanak-kanak terbuang yang dijaganya. Juga kerana hubungan keturunan menyebabkan anak berhak mendapat harta pusaka. Perkara ini wajib ditunaikan. Anak juga berhak mendapat nafkah kerana ia adalah kewajipan bapa. Banyak hukum yang berbeza di antara anak yang kita jaga dengan anak kita sungguh. Juga kerana keturunan adalah asas kepada haramnya perkahwinan. Dihalalkan melihat mahram, berkhalwah serta bergaul mesra. Jika kanak-kanak terbuang dijadikan anak sendiri, sudah tentu dia menjadi anak sebenar kepada penjaganya. Ini adalah satu kezaliman kepada para waris penjaga, kerana anak tersebut berkongsi harta pusaka dengan mereka. Kalau daripada awal lagi ubuh bin ke dia, tengok dia bahan pusaka juga, sedangkan dia tak layak ambil pusaka. Jadi dia telah menzalimi anak yang sebenar, yang layak menerima pusaka sepatutnya lebih, tetapi terpaksa berkongsi dengan anak angkat yang dijangka, yang dia ingat
mati-mati adik-beradik dia. Ia juga satu kezaliman kepada kanak-kanak tersebut dan waris sebenar kanak-kanak tersebut. Ini berlaku ketika sanak saudara yang tidak sebenar membahagikan harta pusakanya tanpa memberikannya kepada waris sebenar kanak-kanak tersebut. Ataupun mereka menerima pembahagian harta pusaka tersebut bersama waris sebenar. Jadi anak angkat tadi tak layak menerima pusaka. Situasi di atas adalah suatu kezaliman kepada sistem nilai dan akhlak. Ini berlaku apabila undang-undang menjadikan seseorang sebagai saudara kepada orang luar yang tidak ada hubungan keturunan dengannya dan membenarkan mereka bergaul sebagaimana pergaulan adik-beradik seibu sebapa, sedangkan mereka sebenarnya adalah ajnabi, iaitu orang asing, bukan keluarga, dan dalam masa yang sama mereka dihalang menggunakan hak untuk berkahwin sedangkan mereka bukannya mahram. Jadi asas Islam ni dia jaga keturunan. Bab keturunan ni bukan main-main, bukan boleh jaga anak orang mengaku anak kita, bukan begitu. Kalau Islam benar, jadi cacar merbah. Cacar merbah, sambut siapa-siapa boleh mengaku ini anak dia, ini anak dia. Ambil anak orang mengaku anak dia, tetapi Islam jaga sungguh keturunan. Kalau Islam benar ambil anak orang mengaku anak dia, jadi orang nak berzina tak pelik lah. Berzina bila beranak, siapa-siapa nak boleh bang ke dia. Siapa-siapa beranak boleh bang ke siapa-siapa yang nak anak. Tapi Islam jaga keturunan. Sehingga kalau kita walaupun besar pahala kita menjaga anak yang terbuang, tetapi taklah sampai peringkat boleh kita bankan kepada kita. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mengharamkan tindakan menjadikan kanak-kanak terbuang, iaitu anak angkat, sebagai anak sendiri. Tindakan tersebut bermaksud mewujudkan hubungan keturunan yang tidak wujud, dan seterusnya memberikan semua hak dan hukum hakam seperti mana yang dinikmati oleh kaum keluarga yang mempunyai hubungan keturunan. Islam telah mensyariatkan prinsip penjagaan, perhatian dan pendidikan terhadap kanak-kanak terbuang, iaitu anak angkat. Prinsip ini mampu mendatangkan kebaikan kepada mereka sekaligus mereka tidak memerlukan sistem yang menjadikan mereka sebagai anak penjaga. Islam menjadikan tanggungjawab tersebut sebagai antara tanggungjawab kritikal dan terpenting kepada penganutnya. Penting kita jaga, penting kita ambil, tapi tak boleh nak jadikan dia sebagai anak yang sebenar. Anak angkat dia tetap orang lain, aurat tetap aurat macam orang lain. Bila dia dah dewasa, dia wajib menutup aurat. Tak macam anak kita. Anak kita kalau dia duduk di rumah, anak perempuan dia boleh free hair dengan ayah dia, tapi anak angkat tak boleh free hair dengan bapa angkat dia. Bahkan sah kahwin, boleh kahwin, ataupun bukan dengan ayah angkat pun, dengan adik-beradik angkat tak ada masalah nak kahwin. Itu beza. Dalil haram menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri. Ini tajuk yang kedua terakhir. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما." Dan dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Allah Ta'ala tak iktiraf. Dan ingatlah Allah menerangkan yang benar, dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri, dan itulah yang lebih adil di sisi Allah. Kalau tahu siapa ayah dia, panggil dengan nama ayah dia, sandarkan kepada ayah dia, binkan kepada ayah dia.
Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui akan bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula kamu. Maknanya dia adalah saudara kita. Kalau nak isi nama, sebab tu kadang setengah-setengah isi nama hamba Allah, anak kepada Abdullah, anak kepada hamba Allah. Abdullah mana? Hamba Allah yang kita tak kenali. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara-perkara yang kamu tersilap melakukannya. Tetapi yang dikira berdosa ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Zaman jahiliah dulu memang biasa orang ambil anak angkat bin ke dia. Tapi yang lepas Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala maafkan yang telah lalu. Yang telah lalu, yang kamu tersalah, yang kamu tak tahu hukum lagi masa tersebut, maka Allah Ta'ala maaf. Tapi lepas pada ni, siapa sengaja buat begitu, maka Allah Ta'ala murka. Nabi ada anak angkat, di antaranya Zaid, sehingga orang panggil Zaid bin Muhammad, sedangkan nama dia Zaid bin Harithah. Orang gelar Zaid anak Nabi. Sehingga turun ayat maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu ayah kepada seorang lelaki di kalangan kamu, iaitu bukan ayah kepada Zaid. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala tegur masyarakat yang telah membinkan ataupun yang telah menisbahkan anak angkat Nabi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang terakhir, penyelewengan dan adat jahiliah. Sesungguhnya manusia telah kembali semula ke zaman jahiliah. Kita mendapati sebahagian mereka yang tidak mempunyai anak pergi ke pusat penjagaan anak-anak terbuang dan anak-anak yatim. Mereka mengambilnya dan mendakwa sebagai anak mereka sendiri. Mereka mendaftarkan anak tersebut dalam sijil kelahiran sebagai anak mereka. Dengan itu, mereka melakukan maksiat kepada Allah. Mereka juga melakukan perkara yang sangat buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Iaitu menghalalkan perkara yang haram, di antaranya aurat. Mengharamkan perkara yang halal, iaitu masalah perkahwinan. Dengan anak angkat boleh kahwin, dengan adik-beradik angkat boleh kahwin, tapi bila bin ke dia, siapa dah nak kahwin? Sama bin. Kalau wali hakim tengok bin sama, tak boleh adik-beradik. Memang wali hakim tak salah. Wali hakim dia tengok atas dokumen. Mereka telah menyalahi ayat Al-Quran yang jelas dan sunnah yang sahih yang mengharam dan melarang seseorang menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Malah tindakan mereka lebih dahsyat daripada tindakan orang-orang jahiliah, kerana mereka telah mengisytiharkan anak tersebut adalah anak mereka sendiri, bukannya anak angkat. Dengan ini mereka memasukkan anak tersebut ke dalam bukan keluarganya yang sebenar. Anak tersebut bergaul dengan